أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah Masjid Abidin akan meneruskan huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-215, yaitu Syekh Ibn Atta berkata, la yukhriju syahwata minal qalbi illa khawfun muz'ijun au syauqun muqlikun. Maksudnya, tidak dapat mengeluarkan, yakni mengusirkan syahwat dari dalam hati, kecuali rasa ketakutan yang menggetarkan atau rindu yang menggelisahkan. Pada kalam hikmat yang ke-214 sebelum ini, Syekh Ibn Atta menjelaskan bahawa apabila kalbu manusia ini mula dicengkam oleh rasa kelazatan, kemanisan melakukan kemaksiatan, keburukan dan kejahatan itu, apabila begitu keadaan kalbu manusia ini telah dipengaruhi, telah diserapi perasaan suka, merasa kelazatan, kegembiraan, kesukaan melakukan kejahatan dan keburukan ini, maka itu kata Syekh Ibn Atta merupakan penyakit yang susah untuk dirawat, untuk diubati. Jadi sekarang pada kalam hikmat yang ke-215 ni pula, Syekh Ibn Atta nak mengajarkan kita cara nak mengeluarkan pengaruh-pengaruh nafsu yang sudah mencengkam kalbu manusia tadi itu. Bagaimana nak keluarkan dia? Jadi keadaan kalbu kita ni bila dipengaruhi, dicengkam oleh kemahuan nafsu yang buruk ni, maka itu menunjukkan kepada kita atau memahamkan kepada kita bahawa kalbu kita ini sedang sakit berat. Penyakit yang susah untuk dirawat, kata Syekh Ibn Atta, iaitu disebut da' al-udal, satu penyakit yang rumit, yang susah, yang payah kita nak rawat dia. Sekarang antara ubat dia, ubat untuk mengeluarkan kembali, nak waktu baik semula, nak kehir kata orang, supaya pengaruh-pengaruh nafsu yang mula mencengkam kalbu manusia ni dapat dikeluarkan. Kata Syekh Ibn Atta,
tidak dapat mengeluarkan pengaruh nafsu syahwat yang mencengkam kalbu manusia tadi itu, iaitu rasa manis, rasa suka melakukan kejahatan dan keburukan ni yang sudah sebati dengan diri manusia, menjadi perangai manusia ni, tak dapat mengeluarkan itu dari dalam hati kecuali suatu yang disebut sebagai khaufun muz'ijun, ketakutan, perasaan takut yang menggetarkan. Yakni suatu perasaan takut yang membuahkan suatu keadaan tertentu dalam diri manusia ini. Yakni satu perasaan lah, perasaan takut yang agak kuat, itulah yang akan memadamkan atau yang akan dapat terik akar umbi nafsu-nafsu buruk yang mencengkam kalbu manusia ini. Atau rindu yang menggelisahkan, yakni tarikan ingatan, kemahuan yang tinggi terhadap sesuatu itu yang agak kuat, menarik kita ke arah tu, keinginan kita tu. Maka itu juga antara obat, antara perkara yang boleh mencabut kemanisan syahwat atau pengaruh hawa nafsu syahwat yang mula mencengkam kalbu manusia ini. Jadi ada dua perkara. Satunya perasaan takut yang menggetarkan, yang disebut sebagai khauf. Yang kedua perasaan kerinduan yang juga menggegarkan ataupun yang kuat, yang mula dirasai oleh manusia ini. Baik. Jadi sekarang takut apa yang dimaksudkan tu? Khaufun muz'ijun tu. Dan kerinduan apa yang dimaksudkan di sini? Kalau takut ketakutan ni luas. Kita ni takut macam-macam lah. Tapi ketakutan manakah? Ketakutan apakah yang dimaksudkan oleh Syekh Ibn Atta' ni yang dapat menerik akar umbi, yang mencabut akar umbi pengaruh nafsu buruk yang mula mencengkam hati manusia ni. Jadi khauf yang dimaksudkan di sini sudah tentu berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takutkan Allah dan perkara-perkara yang berkait dengannya. Takutkan Allah ni, kita takut nanti kita mati. Mati tak ada bekalang, banyak salah, banyak silap, dan sebagainya lagi. Kita takut menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan seperti itu. Amalan kita kurang, kesilapan, kesalahan kita banyak. Jadi kita bimbang ada ketakutan kita menghadap Allah dalam keadaan seperti itu, lalu mendapat pembalasan yang buruk. Jadi ketakutan yang dimaksudkan di sini takut kepada Allah dan hal-hal yang berkait dengannya. Jadi tak kira lah, sebab manusia ni takut kepada Allah Ta'ala ni dia melibatkan banyak perkara. Ada orang takut nikmat kesenangan yang dia dapat ni dia terik balik. Ada orang gitu. Tapi berkait dengan Allah Ta'ala juga. Dia sedang mengecapi kenikmatan yang banyak, kesenangan. Dia takut nanti Allah Ta'ala terik balik kesenangan dia tu. Tak terik balik kesihatan dia tu. Tak terik balik anugerah dia tu. Ada orang takut pasal tu. Ada orang takut mendapat pembalasan. Nanti kan Allah Ta'ala balas dia atas dunia. Allah sebelum akhirat, dalam kubur lebih-lebih lagi lah. Dalam kubur, di alam akhirat lebih-lebih lagi. Atas dunia ni pun kadang-kadang dia takut nanti Allah Ta'ala musibahkan dia sebagai balasan daripada perbuatan buruk yang dia buat. Itu juga menimbulkan ketakutan. Jadi ketakutan-ketakutan ini bermacam-macam bentuk lah. Tetapi dia berkait dengan satu, yakni kepada Allah. Takut Allah Ta'ala turun bala, Allah juga turun bala. Takut Allah Ta'ala terik balik nikmat. Takut Allah Ta'ala seksa dalam kubur. Takut Allah Ta'ala nanti balah di hari kiamat nanti. Jadi ketakutan inilah yang kuat sikit ni. Ketakutan yang kuat sikit ni, itulah yang berupaya untuk cabut pengaruh-pengaruh nafsu buruk yang telah mencengkam kalbu manusia ni. Sebab itu di dalam hadis, salah satu perkara yang sangat berpengaruh untuk membuang akar umbi ni adalah zikrul maut, ingat kepada kematian. Itu disebut dalam hadis. Nabi menjelaskan, aksiru min zikri hadhimil lazat. Perbanyakkan menyebut sesuatu, mengingati kematian. Tetapi di dalam hadis ini, kematian itu
diungkapkan dengan ungkapan hazimil lazat. Ulama memahami hazimil lazat ni matilah, ingat mati. Nabi suruh banyak ingat kepada kematian ni. Tapi yang kita nak tengoknya, perkataan apa yang digunakan oleh Nabi untuk menjelaskan mati ni. Nabi menggunakan perkataan hazimil lazat. Apa maksud hazimil lazat ni? Hazim ini yang menghadamkan, yang menghancurkan, yang meluluhkan kelazatan, yakni keberahian. Apa yang akan menghancurkan, apa yang akan menghancur luluhkan kemahuan dan keberahian kita tu. Jadi Nabi mensifatkan kematian itu sebagai sesuatu yang boleh menghancur luluhkan keberahian kita tu. Yani apa-apa yang menjadi keberahian kita, kesukaan kita, kenikmatan kita, bila kita ingat mati, dia boleh menyebabkan kita lupa benda tu. Jadi Nabi sendiri mensifatkan kematian itu dengan ciri yang menunjukkan fungsi dia tu. Dia boleh menghancur luluhkan kelazatan. Sebab tu kalau kita merasakan diri kita ni agak kerah bedah pun kira. Kerah bedah, kerah hati sikit, maka perbanyakkanlah ziarah kubur. Ingat kematian. Jadi ziarah kubur dengan arti mengingati kematian lah. Tetapi nak ingat kematian ni, sesuatu yang ada depan mata tu lebih menimbulkan kesan. Kita boleh duduk rumah, duduk teringat kematian, boleh juga. Ada orang terkesan dengan benda tu. Ada orang kadang-kadang duduk teringat seorang tak jadi kakak. tak sangat terasa. Maka dia pergi kubur tu biar depan mata tengok tu. Dia pergi kubur orang-orang hak dia kenal dulu. Hak benar dia kenal, yang tu lah kadang-kadang saing-saing dia ke ataupun keluarga dia. Hak tu lah pergi. Hak dia kenal, dia tahu belaka dah. Dulu sekali, dulu sama gini, akhir tak ada dah, tinggal pas seorang-seorang. Dia tengok tu. Nabi suruh perbanyakkan ingat kepada kematian. Jadi sama ada kita duduk seorang untuk teringat kita akan mati dan sebagainya dalam bentuk renungan fikiran kita tu, itu pun boleh. Itu pun cara yang boleh. Kita pergi atas kubur pun tengok, renung, ingat balik, itu pun boleh. Apa-apa saja yang. Tapi Nabi beritahu salah satu perkara yang boleh menghancur luluhkan kelazatan ni, keberahian ni, yang mula mencengkam kalbu manusia ni, ingat kepada mati. Ingat kepada kematian. Cuma malangnya hari ni timbul macam-macam lah. Timbul macam-macam fikiran-fikiran yang secara sedar ke, secara tak sedar ke, menjauhkan orang daripada ingat kematian ni. Macam-macam betul lah. Antaranya dalam bentuk petua-petua. Saya tak kata fatwa lah. Kalau fatwa ni mesti orang alim kena keluar. Ni orang petua-petua ni. Tak boleh ziarah kubur. Dosa pun ada kata dosa ziarah kubur. Macam-macam agam. Tak ada satu dalil pun yang larang ziarah kubur. Hak suruh ada. Hak suruh ada. Dan suruhan itu terbuka umum luas. Tak kira waktu, tak kira masa. Sebab tu riwayat menyebut Nabi di tengah-tengah malam pun ada ziarah kubur bakit. Nabi sendiri ziarah kubur bakit. Tapi tak tahulah yang ambil petua kat mana ni. Tak boleh ziarah kubur mak ayah. Kubur mak ayah je boleh. Pandai pula mak ayah, orang lain tak boleh. Akalang belaka ni, reka kat mana lah. Macam-macam. Dalil, apa penting dalil? Apa dalil? Dan dalil itu biar terang, jelas. Jadi sekarang Syekh Ibn Atta' memberitahu kepada kita ni, salah satu yang boleh merungkaikan pengaruh nafsu buruk atas diri manusia ni, apabila perbuatan buruk yang kita lakukan ini berlarut-larutan, berterusan, kali dia akan menimbulkan rasa keberahian, kesukaan ataupun nafsu dia tu, kelazatan dia tu, akhir sekali dia jadi perangai, sifat. Jadi bila jadi gitu tu, dia menjadi penyakit yang susah nak dirawat, kata Syekh Ibn Atta'. Salah satu ubat dia ni, takut yang kuat. Dan antara sesuatu yang menimbulkan rasa takut dalam kalbu kita ni, ingat kepada kematian. Sebab tu kita tengok setengah alim ulama' dulu, salah satu cara mereka ni nak ke sini ni, nak mengingatkan kematian ni, mereka gali lubang dalam tanah.
Lah ni tak ada orang buat dah lah ni. Dulu ada. Kalau pergi kat Toko Paluh, makam Toko Paluh tu, saya ingat kecil-kecil tu saya pernah pergi. Dan kita tengok ada lubang dalam tanah. Ada gali lubang dalang. Dalam tanah. Orang dulu kadang-kadang mereka buat tempat-tempat macam ni untuk tujuan ibadah yang memperkuatkan ingatan mereka itu kepada kematian lah. Mereka duduk di tempat dalam tanah yang mereka rasakan lebih dekat untuk merasai itu. Itu salah satu cara yang dilakukan oleh orang dulu kala. Tidak semestinya kita disuruh kita buat macam tu. Apa saja yang mengingatkan kepada kematian itu kita termasuk belaka lah. Cuma saya nak beritahunya ada setengah alim ulama kita buat macam tu. Masa saya pergi ke Yaman dulu, saya pergi berziarah kepada kepada ribat ataupun zawiyah Al-Aidarus di Banyak, di Yaman ni, di Tarim ni banyak zawiyah-zawiyah ataupun masjid-masjid surah-surah lah yang dibuka ni. As-Saqaf pun ada, Al-Aidarus pun ada. Saya dah pergi tengok beberapa ni. Masa saya pergi tengok Aidarus ni, sebelum masuk ke zawiyah dia ni, bilik atau surah masjid dia ni, tepi dia tu saya tengok ada lubang, ada tangga turun ke bawah. Lubang. Dan lubang tu betul-betul muat seorang je. Untuk orang luluh, lepas seorang je untuk semayang. Nampak lubang tu. Itu mungkin salah satu cara dia beriadah. Jadi lubang digali tu masuk ke dalam tanah tu. Jadi lepas seorang je, kita nak kiok banyaknya tak boleh. Lepas seorang dah lepas untuk semayang. Satu lubang. Dan kalau zaman dulu, kalau dalam sejarah ilmu tasawuf panggil sirdap. Ini istilah orang dulu kala lah. Tapi benda-benda macam ni kita ingatlah. Semuanya itu merupakan usaha manusia untuk mengingati kematian. Cara bermacam-macam lah. Cuma saya nak beritahu pernah ada salah satu cara yang dilakukan. Dan ini pun kena tengok keadaan juga. Zaman dulu mungkin tidak timbul masalah kita buat gini. Zaman ni kalau buat gitu, orang kata mudah betul dah. Jadi kena tengok. Benda-benda macam ni kena tengok peredaran zaman juga. Sekalipun benda tu pernah berlaku dan boleh dilakukan, tapi menutup pintu daripada fitnah orang tu lebih baik. Contoh saya nak khabar. Zaman Nabi dulu, setiap kali 10 hari terakhir bulan Ramadan ni, kita ni nak dekat bulan Ramadan lah ni. 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi mengamalkan dalam fiqh dia panggil i'tikaf. Tapi dalam tasawuf benda yang sama dinamakan khulwah ataupun khalwat. Pattern yang sama. Cuma dari sudut fiqhnya mereka namakan dia sebagai i'tikaf. Ahli tasawuf dengan ciri-ciri perbuatan tu mereka sebut itu sebagai khulwah, khalwat. Apa yang Nabi buat? Nabi bina kemah kecil di masjid dia. Tiang 3 tu, 3 batang tiang tu, lepas tu letak macam kain, macam penutup lah, macam kemah kecil lah. Nabi masuk dalam tu dan menghabiskan sebahagian besar waktu 10 hari terakhir Ramadan tu di tempat itu. Nabi keluar untuk hal-hal yang perlulah macam solat berjemaah. Kadang-kadang Nabi jenguk sekejap ke rumah dia nak tengok keluarga dia macam mana. Tapi banyak masa 10 hari terakhir Ramadan Nabi duduk dalam tempat tu panggil makhbat ataupun khibat. Nabi bina di masjid. Sehingga isteri-isteri Nabi pun cuba membina juga. Tapi bila mereka ni tahu sajalah, bila ibu ramah ni, isteri Nabi ni, ni nak duduk dekat-dekat, akhir sekali Nabi suruh rombok belaka. Sebab masa-masa ni nak buat dekat-dekat, Nabi suruh rombok. Jadi ulama-ulama memahami Nabi suruh rombok tu bukan berarti perbuatan tu tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Dia bukan khususnya untuk Nabi. Itu dijelaskan oleh alim ulama dalam kitab syarah hadis mereka ni, termasuklah Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya. Disebut. Jadi Nabi suruh rombok tu bukan kerana itu khususnya untuk Nabi dan dilarang untuk orang lain. Tapi kerana tadilah, kerana masa-masa duduk dekat-dekat, akhir-kali senang-senang rombok belaka lah. Hak ceritanya benda ni berlaku. Dah benda ni khususnya untuk Nabi, tidak. Boleh tak orang lain nak buat? Boleh. Tapi hari ni kalau buat, berat. Orang tak tahu sejarah ni, orang kata, mu ni mari mana pula ni, mengaji kat mana pula ni, mewak kemah dalam masjid ni.
Orang akan kata macam-macam. Jadi itu membuka ruang fitnah yang besar. Jadi itu maksud saya. Kadang-kadang benda tu boleh, ada dalilnya, ada sandarannya, tapi dalam keadaan tertentu, di tempat tertentu kurang sesuai, kerana membuka ruang kepada fitnah. Kena tengok belakang ni. Jadi saya nak kait dengan tadi tu, orang dulu salah satu cara mereka nak menguatkan lagi rasa ingat kematian ni, mereka gali lubang. Bukan bunuh diri, gali lubang untuk rasa dalam tanah. Bila kita mati seolahnya begitulah dalam tanahnya. Cuma tinggal lagi alik atas perhong je, alik atas terbuka je. Kalau timbuh memang ya lalu dah. Mereka nak merasakan keadaan macam tu. Tapi pada saya zaman hari ni jangan terbaik buat lah. Nanti orang akan kata macam-macam. Sama ada mu ni akal tak ada dah, ataupun mu mengaji ajaran sesat, atau macam-macam lagi. Boleh jadi belaka ini. Baik, yang kedua itu iaitu rindu yang menggegarkan. Muqlik ni yang menggegar, rindu yang kuat lah. Apa maksud rindu? Rindu ni ingatan kita terhadap sesuatu yang baik dengan penuh keinginan dan kemahuan. Jadi antara yang menimbulkan kerinduan kita ni adalah mengingati salah satunya kepada nikmat-nikmat dan ganjaran-ganjaran kemuliaan yang diberikan Allah. Ini tangga. Sekalipun dalam tasawuf mengajarkan kita supaya beribadah atas dasar ubudiyah, menjadi hamba kepada Allah tanpa memandang kepada balasan itu balasan ni. Itu hak asli yang diajar dalam tasawuf. Tetapi tangga nak sampai situ tu boleh saja. Kalau kita merenung kepada nikmat-nikmat, kesenangan-kesenangan yang dijanjikan itu untuk menimbulkan perasaan kerinduan ni. Kerinduan. Sebab tu dalam kini kitab-kitab tasawuf dinyatakan bahawa keikhlasan yang sebenar tu bila kita buat ibadah tidak lagi melihat kepada habuan dan ganjaran tu. Termasuklah syurga itu dan ini tak pandang lagi dah. Dia buat ibadah tu semata-mata dia adalah hamba Allah. Semata-mata pengabdian dirinya kepada Allah. Itu keikhlasan yang murni lah. Tetapi tidak menjadi sesuatu yang salah bagi orang yang beribadah melihat kepada ganjaran pahala tu. Tidak menjadi satu kesalahan. Boleh je. Cuma yang lebih baik bila dia tak pandang lagi dah ke situ. Jadi jangan keliru lah. Jadi salah satu perkara yang boleh menimbulkan kerinduan ni, maka mengingati ganjaran dan kemuliaan yang dikurniakan Allah. Dalam kubur, kena belajar lah benda ni. Ada disebut dalam hadis, dalam syarah ulama-ulama, macam mana kubur tu jadi terang, penuh kenikmatan, penuh kesukaan dan sebagainya. Jadi sesuatu yang menimbulkan kesukaan, keinginan yang tinggi. Maka itu juga salah satu perkara yang boleh mencabut pengaruh-pengaruh nafsu buruk yang boleh mencengkam kalbu tu. Bila kita teringat kepada ganjaran-ganjaran yang besar, pahala yang besar, itu dalam bentuk laluang untuk menimbulkan itu boleh je. Baik, syahwat hawa nafsu yang sudah mendalam mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bila kalbu manusia ni mula dicengkam oleh nafsu keberahian melakukan perbuatan buruk tadi tu, perbuatan buruk bila dia buat akhir sekali jadi suka, jadi sedap. Maka itu dinamakan nafsu yang buruk yang mula menjadi perangai kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Syekh Ibn Atta sebagai penyakit yang susah untuk kita rawat. Yang ini perbuatan buruk yang sudah menjadi keberahian, menjadi kesukaan kita. Mempunyai kekuatan yang luar biasa dari segi mencengkam kalbu manusia ni. Kerana itu, maka tidak dapat mengusirnya. Susah kita nak terik, nak cabut dia susah. Sebab dia dah jadi suka, sedap. Perbuatan buruk kita buat ni lama-kelamaan ia timbul kesedapan. Jadi sedap, dan jadi sedap tu dia kata apa lah. Kesukaan. Kalau kita ahli ni panggil macam tagih lah. Namanya tagih. Jadi payah nak cabut. Susah nak cabut. Baik. Kecuali kekuatan yang lebih besar. Kena ada satu kekuatan lain yang lebih kuat yang dapat terik benda tu. Baik. Iaitu takut yang menggetarkan.
Baik, apa benda maksud takut yang menggetarkan? Baik. Takut yang menggetarkan ialah takut terhadap balasan seksa Allah. Jadi takut ni banyak jenis. Takut katu pun je. Takut ke binatang buah pun je. Macam-macam jenis takut. Tapi takut yang boleh mencabut pengaruh nafsu yang buruk ni bukan jenis takut-takut tu. Takut kepada Allah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi dah apa benda hal-hal yang berkaitan dengannya? Antaranya seksaan balasan Allah yang Allah Ta'ala ancam kepada orang-orang yang melakukan kejahatan dan kesalahan. Jadi kalau kita ingat balasan-balasan ni begini, buat benda ni begini balasannya, kita muhasabah. Ini yang panggil muhasabah ni. Jadi salah satu daripada kaedah untuk mentarbiah, mendidik diri kita ni muhasabah. Muhasabah ni peringkat awal ni kita tak boleh nak buat dalam keadaan kita buat benda lain. Boleh je buat, tapi keberkesanan tu kurang. Belang-belang kita duduk rangung dunia, muhasabah boleh. Tapi pengaruh dia tak kuat. Belang-belang duduk pergi sekayu, muhasabah boleh. Tapi yang terik di benda lain kuat lagi. Dok dang jadi ke situ tu. Belang-belang minum kopi ke, minum apa ni, tak kira dah. Belang-belang minum kopi, roti canai, muhasabah bukan tak boleh muhasabah. Tapi tarikan roti canai tu kuat lagi. Dia tak pergi muhasabah tu, dia tak pergi mana. Maka sebab tu pekat mula-mula ni disuruh supaya kita berada pada suatu masa dan tempat yang tertentu. Seperti yang diriwayatkan oleh Masruq. Haqiqum bil mar'i an yakuna lahu majalis. Seseorang tu sangat patut dia ni ada majalis. Apa majalis dan majlis? Majlis ni merujuk kepada nama tempat pun boleh, masa pun boleh. Atau dua-dua sekali. Yang ni tempat tertentu dan masa tertentu. Yang ni dia berada pada tempat dan masa tertentu. Contoh macam mana? Berada di masjid, tempat yang tidak terganggu. Waktu mana? Waktu-waktu orang tak ada, petang ke, subuh ke, waktu orang ramai tak ada. Duduk celah. Sebab tu zaman Nabi dulu, orang-orang yang mengikuti perjalanan ini, mereka cari tiang-tiang. Mereka duduk tiang-tiang, di celah-celah tiang. Ada setengah tu duduk bucu-bucu, bucu-bucu masjid. Maksud tempat yang agak terasing, jauh daripada orang. Orang tak ganggu sangat. Duduk celah-celah tiang, celah-celah bucu. Maka di sinilah timbulnya istilah zawiyah. Zawiyah ni kok bahasa Arab, bahasa kita panggil apa ni, penjuru, bokeh penjuru. Kerana trend ahli tasawuf dulu dia cari tempat-tempat tu untuk mengelak daripada gangguan tadi tu. Untuk tujuan mereka mengamalkan ibadah-ibadah, zikir dan macam-macam lagi, baca Quran, muhasabah. Mereka cari tempat yang tidak terganggu. Mereka duduklah celah-celah tiang, bucu-bucu tu. Itu sejarah awal. Di kemudian hari dia dah jadi besar, maka dah jadi sistem. Disistemkan oleh ulama tasawuf. Mereka menamakan istilah zawiyah ataupun khanuqah, macam-macam istilah, ikut bahasa lah, macam-macam. Ribat, itu nama-nama yang muncul selepas daripada tu. Tapi asal fungsi dia tempat orang menyendiri untuk fokus tumpukan perhatian kepada ibadah. Supaya apa? Supaya berkesan. Bila amalan itu sudah berkesan, maka bolehlah manusia melakukannya di mana-mana pun dan bila-bila masa pun. Maka sama kat muhasabah tadi tu, berkait dengan sesuatu yang boleh menimbulkan ketakutan yang menggetarkan ni, iaitu antaranya ingat kepada balasan seksa Allah, ingat kepada azab kubur, ingat kepada balasan di akhirat nanti. Tapi ingatan yang macam mana yang boleh menimbulkan perasaan ni? Sekarang kita boleh ingat. Sekarang belah-belah makan kedai KFC tu pun ingat orang mati gini. Tak salah. Tapi tarikan kayang tu kuat lagi. Dia tak pergi dalam situ. Itu ingat tak lain tu kuat lagi. Jadi ulama tasawuf menganjurkan tadi tempat yang khusus. Waktu-waktu pagi dan petang, tengah-tengah malam duduk. Kalau zaman dulu sahabat-sahabat Nabi, mereka ni buat bilik-bilik khusus di rumah mereka tu, yang disebut sebagai Masjidul Bait. Sehingga ulama berkhilaf, boleh tak kita nak iktikaf di situ tu? Ada pendapat yang lemah sikit lah. Kau yang dhaif sikit boleh, tapi dhaif, lemah pendapat ni. Maksudnya buat bilik suku di rumah dia tu, bilik dia tu
statuskan macam masjid, macam tempat ibadah. Bilik itu tidak buat benda lain. Tujuan dia untuk dia bersolat, solat sunat, baca Quran, beribadah. Bilik khas untuk tu. Itu pergi Masjidul Bait. Sahabat-sahabat Nabi dulu, ini menjadi kelaziman mereka buat benda-benda macam ni. Cuma zaman learning, kita ada dalam minda orang kita. Arkitek-arkitek pun jarang mikir benda-benda gini. Jarang mikir bilik khas untuk buat ibadah ni. Tapi trend sahabat dulu, seperti yang disebut oleh Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, dia kata, trend-trend gini ni buat tempat yang khusus di rumah mereka, menekuni ibadah dan sebagainya dalam bentuk terasing, terpisah daripada gangguan dan sebagainya, jauh daripada gangguan ni. Ini kata Ibn Khaldun, fenomena ni lazim berlaku di kalangan sahabat-sahabat. Lazim maksud apa? Kebanyakan sahabat buat benda-benda ni, pattern-pattern begini ni. Itu dalam bentuk awal perkembangan pengamalan-pengamalan tasawuf di zaman Nabi, secara yang belum disusun secara sistematik dengan ilmu-ilmu dia tu, tapi itu praktis awal dia. Jadi nak beritahunya, salah satu yang menimbulkan perasaan takut ni, ingat kepada balasan Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatan buruk. Sama ada balasan ni berlaku atas dunia, bila kita buat jahat, takut nanti timbul bala bencana, kemudian dalam kubur lagi, di akhirat lagi. Tapi perasaan ini akan tumbuh dengan kuat sikit kalau kita ada masa dan waktu yang sesuai untuk kita ingat benda itu. Maka praktis itu orang panggil muhasabah. Orang panggil muhasabah. Duduk molek, duduk renung senyap, duduk mikir. Aku ni umur sekian banyak dah, amalan aku rasa berat ni. Kebaikan-kebaikan kurang jauh sangat ni. Kesilapan-kesilapan banyak ni. Ibadah-ibadah fardu yang kita buat tu pun kita rasa renggeh. Renggeh apa? Buat, bukan tak buat. Tapi peratusan kekhusyukan hati tu doa lalu. Dan banyak lagi. Lepas tu umur ni kau tu pas hari-hari ni, dulu dok sakit lutut, dia ni sakit lutut dah. Dulu dok sakit orak, dia ni sakit orak dah. Dulu rambut hitam, dia ni capur dua, bagi dua dah. Macam-macam. Tapi amalan gitu juga lagi, tak berubah-ubah. Keburukan-keburukan pula, dah nak kata lah, macam-macam dah. Kalau tak terlibat tangan kaki, ia terlibat mulut. Macam-macam, ada belaka. Yang mari belaka, keburukan tu timbul belaka. Kalau tak kot tangan, kot kaki, kot tak kot kaki, kot mulut. Kalau tak mulut, kot mata. Dia kait macam-macam. Jadi kalau orang muhasabah fikir, maka dia akan menimbulkan. Jadi dia perlukan masa yang baik, waktu yang baik. Praktis itu dalam tasawuf panggil muhasabah. Inilah salah satu cara yang akan mengikis pengaruh nafsu buruk akibat daripada kelaziman melakukan perbuatan buruk yang telah menimbulkan kemanisan tadi itu. Dia akan ikis. Salah satu caranya. Atau rindu apa yang dijanjikan oleh Allah, ataupun kerinduan terhadap janji-janji yang dijanjikan Allah, kebaikan-kebaikan. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, macam mana kehidupan dalam kuburnya. Orang yang mati dalam keadaan baik, macam mana kehidupan akhiratnya itu. Yang dijanjikan Allah tu, dia kena ingat. Mengingati semua itu, itulah termasuk cabang-cabang muhasabah. Cuma takdilah. Muhasabah ni, supaya dia berkesan, maka kena ada ciri-ciri seperti yang diatur oleh ulama-ulama tasawuf tu. Kita belang-belang bawa kereta pun boleh muhasabah, tapi takdilah. Sejauh mana keberkesanan itu tak sekuat lah. Seperti orang yang memfokus duduk satu waktu tu, dia duduk mikir. Itu lebih kuat lagi. Maka bila ada rasa ketakutan yang sungguh-sungguh atau rindu yang menggelisahkan, maka syahwat hawa nafsu dapat ditekan. Yang ditekan dengan arti dapat dikurangi. Sehingga tak dapat nak tumbuh molek. Kali mungkin dia mapuh gitu je. Mati gitu je. Inilah ubat yang diberikan oleh Syekh Ibn Atta. Cara untuk mengatasi sekiranya kalbu kita sudah dihinggapi penyakit yang disebut sebagai penyakit berat tadi tu. Ada al-udal. Apa benda penyakit yang berat tadi tu? Iaitu bila perbuatan salah, kejahatan sudah menjadi kemanisan bagi seseorang tu. Dah jadi perangai dah. Itu dikatakan hati yang sudah dihinggapi penyakit yang susah nak rawat. Maka antara obat dia ni, dua perkara ni, obat ni. Yang ni ketakutan yang kuat dan kerinduan yang kuat.
Semua ni berkait dengan Allah Ta'ala. Ketakutan melihat kepada azab seksa Allah. Kerinduan melihat kepada balasan kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semua ini perlukan kepada proses, ya, kalau dalam tasawuf menamakannya sebagai muhasabah. Selalu merenungi. Ataupun tafakur, istilah lain. Muhasabah ke tafakur ke, dia ada pertindanan lah, sekalipun ada kelainan. Demikianlah kalam Syekh Ibn Atta, kalam hikmat yang ke-215. Adapun yang ke-216, ni kalam hikmat yang 215 ni. Ni siapa dia yang perlukan ni? Kita semua yang perlukan. Kita semua. Apakah kita rasa kita tak ada penyakit ni? Banyak sangat penyakit ni. Ini obat untuk kita. Bukan untuk obat untuk orang arifin, orang kelas tinggi. Orang kelas tinggi ada obat dia pula. Ni obat kita ni semua ni. Obat untuk orang kelas kita ni. Baik, ada pun kalam hikmat yang ke-216. Kata Syekh Ibn Atta, kama la yuhibbu al-amal al-mushtaraka, kadzalika la yuhibbu al-qalb al-mushtarak. Al-amal al-mushtaraku la yaqbaluhu, wal qalbul mushtaraku la yuqbilu alaihi. Tengok. Ini yang dalang sikit. Yang nyelang sikit. Tapi boleh je kita nak tahu semula. Tak ada masalah apa. Baik. Sebagaimana Allah tidak menerima amal yang dipersekutukan dengan lainnya, demikian pula Allah tidak suka pada hati yang bersekutu. Amal perbuatan yang dipersekutukan kepada sesuatu selain Allah tidak akan diterima oleh Allah. Dan hati yang bersekutu tidak menghadap kepadanya, yakni kepada Allah. Ini apa artinya? Apa yang Syekh Ibn Atta nak cakap? Pada kalam hikmah yang ke-216 ni mengenai konsep syirik. Saya mukadimah sikit. Syirik, dan syirik ni banyak. Melibatkan i'tiqad, melibatkan amalan dan melibatkan isi hati, gerak hati. Itu ada keadaan yang berbeza dan fungsi yang berbeza. Ada hal yang berbeza. Tapi oleh kerana signal sudah sampai, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung huraian kalam hikmat ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.